Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada anak-anak murid cikgu di rumah. Okay, pada hari ini cikgu cubalah jalankan satu proses pengajaran secara screen record lah. Jadi pada penggal sekolahan yang lalu kita telah belajarlah bab elektrik, iaitu salah satu antara bab yang penting dah dalam tingkatan 5 ini, sehinggalah kita cuti selama seminggu selepas PKSM 1. Kemudian cuti kita dilanjutkan disebabkan virus COVID-19 ni, sehinggalah ke hari ini. Jadi cikgu cuba jalankan sebaik yang mungkin lah. So sekarang ni cikgu dalam kereta ni. Cikgu hantar ayah cikgu pergi dialisis. Cikgu duduk dalam kereta, cikgu cubalah software ni untuk screen record. Okay, jadi cikgu nak sambung proses pengajaran dan pembelajaran cikgu dengan kamu hari ini. Seperti yang dirancang sepatutnya bulan 2 lah. Tapi bagaimanapun kita hanya mampu merancang. Okey, untuk tajuknya adalah menganalisis lah. Kita nak analisis antara elektrik dan beza keupayaan. Di mana akhir proses pengajaran ini maksudnya pelajar cikgu boleh yang ini kalau pelajar nampak ni mendefinisi beza keupayaan. Kemudian cikgu akan tunjukkan sedikitlah nanti simple eksperimen antara menentukan hubungan arus dengan beza keupayaan. Kemudian penyataan hukum Ohm dan kalau sempat cikgu teruskanlah dengan yang lain di bawah ni mendefinisi rintangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi ini contoh-contoh cadangan aktiviti lah. Jadi cikgu tak mau buang masa. Okey, untuk ringkas dan mudah, yang penting apa yang perlu pelajar fahami tentang tajuk ini iaitu hubungan antara arus dengan beza keupayaan. Okey, so inilah ini bab yang kita berada sekarang, iaitu elektrik. Okey, jadi tengoklah kata-kata hikmah yang ada dekat sini ni, perkara yang selalu berlaku apabila anda benar-benar percaya dengannya dan kepercayaan tersebut yang menyebabkan perkara itu berlaku. Jadi pelajar kena hati-hatilah. Okey, ini pun ada juga dikeluarkan juga objektif pengajaran kita hari ini. Okey, yang ini yang kedua kita nak tengok ni, mungkin seterusnya yang ketiga, keempat lah. Kedua ni menganalisis hubungan antara arus elektrik dan beza keupayaan. Ketiga, menganalisis data siri dan selari. Kemudian keempat, menganalisis daya gerak elektrik dan rintangan dalam. Ini kalau sempat. Jadi kita terus pergi kepada arus dan juga beza keupayaan. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking. Okey. Kita nak tengok sini perkara 7.2, hubungan antara arus elektrik dan beza keupayaan. Ni yang cikgu masukkan dengan pelajar dulu. Untuk belajar fizik kita perlu faham 5 perkara dan salah satunya adalah gambar ajalah. Dalam kes ini kita tengok lita. Kita tengok lita dan pelajar faham sekarang sini. Okey, kalau lita pelajar faham simbol bateri ni ada panjang dan pendek. Yang panjang ni positif, yang pendek ni adalah negatif. So apa yang kita nak tengok dekat sini adalah beza keupayaan lah. Beza keupayaan. So kalau pelajar tengok kat sini, okey, kita ada terminal di kawasan positif ni, kawasan berkeupayaan tinggi, dan yang negatif ni, yang Q ni kawasan yang berkeupayaan elektriknya rendah. So apa berlaku sebenarnya? Okey, apabila arus mula mengalir dari terminal positif ke terminal negatif, apa yang berlaku adalah
Selepas arus tu melalui mentol, sebelum melalui mentol dan selepas mentol ni adalah apa yang berlaku. Okey, keupayaan elektrik yang tinggi ni akan tolak dengan keupayaan elektrik yang rendah lah. So hasilnya kita akan dapat ni. Beza keupayaan. Ni. Kita tengok ni, beza keupayaan antara dua terminal menyebabkan cas mengalir melintasi mentol dalam pita dan menyalakan mentol. Ni disebabkan oleh keupayaan elektrik tinggi dan juga keupayaan elektrik yang rendah. So beza dia apa yang berlaku? Beza apabila kita tolakkan, kita akan dapat kerja. Kerja adalah apabila tenaga elektrik yang dibawa oleh cas dilesatkan sebagai tenaga haba dan tenaga cahaya selepas melalui mentol. Ni yang cikgu cakap tadi lah. Terminal P positif P ialah pada keupayaan elektrik yang lebih tinggi dan terminal Q adalah beza keupayaan elektrik yang lebih rendah. Cikgu dah sebut tadi. Okey, jadi sekarang belajar fahamlah. Maksudnya apabila arus tu dari terminal positif, dia akan membawa keupayaan elektrik yang tinggi melalui mentol. Sebab mentol ni dia ada rintangan dalam. Dia ada rintangan. So sudah pastilah bila dia lalu keluar ni, tenaga keupayaan elektriknya akan menjadi rendah. Kenapa dia rendah? Tu sebab kerja dilakukan. Okey. So beza keupayaan sini kita tengok. Okey, beza keupayaan dari segi formula adalah kerja yang dilakukan, simbolnya W, work, dan kita bagi dengan cas. Okey, atau boleh kita samakan juga dengan tenaga, kita bagi dengan Q. So kerja apa? Kerja, ni yang definisilah dalam fizik. Kita tak boleh lari, kita tak boleh lari daripada definisi, ni. Kerja yang dilakukan, kerja yang dilakukan atau perlu dilakukan oleh untuk menggerakkan satu coulomb charge Q di antara dua titik dalam medan elektrik. Dua titik tu apa? Terminal lah, terminal positif dan terminal negatif. So ini secara matematik lah, mudah kita untuk hafal. W, cik W apa? W sama dengan V darab Q. Kalau kita nak cari Q apa? Q maksudnya W bagi V. Kalau kita nak cari V apa maksudnya? W bagi Q. Okay, dan tidak kurang penting juga sebenarnya dalam soalan fizik ketah 2 nanti dia akan tanya dengan belajar. Apakah 1 volt? Contohlah. 1 volt maksudnya dekat sini dari segi mudahnya, maksudnya dari segi formula tadi kita nampak. Ni dari segi formula ni 1 volt maksudnya 1 joule. Kenapa 1 joule per coulomb? 1 joule per coulomb. Kenapa 1 joule? 1 joule adalah kerja lah. 1 joule adalah kerja. Per ni maksudnya bahagi. Coulomb ni cas. Kita cakap ni dari segi kita ni, salah satu lagi kemahiran adalah mendefinisi menggunakan formula. Barulah kita boleh beri satu definisi yang tepat. So, beza keupayaan antara dua titik bernilai 1 volt sekiranya 1 joule tenaga diperlukan untuk menggerakkan satu coulomb charge melalui dua titik tersebut. Ni yang sebenarnya. Okay, orang kata agak penting jugalah secara mendefinisi kenyataan dalam fizik. Ni contoh dia. Jika satu joule kerja dilakukan untuk menggerakkan satu coulomb charge dari titik A ke titik B. Okey, berikut ni kita nak tengok satu lita yang lengkap jugalah. Dan belajar pun cikgu rasa kamu tahu. Dalam menengah rendah, pelajar dah diajar dengan simbol-simbol ni lah. Dalam kemahiran hidup cikgu tak silap. Okay, ni mentol, ni emitter dan voltmeter. Dan kalau pelajar nampak di sini, okay, cara susunan bagaimana emitter dan voltmeter disusun di dalam lita. Emitter disusun secara selari. Manakala voltmeter disusun secara berseri. Okay, dalam ketah 2 juga mungkin ada soalan dia tanya pada pelajar. Okay, letakkan emitter atau lukiskan emitter dan voltmeter di dalam gambar rajah dalam cara atau menentukan nilai arus ataupun beza keupayaan. Dan pelajar jangan silap lah apa maksud kuantiti fizik dalam fizik. Kalau emitter ni kuantiti fiziknya adalah arus. Kalau voltmeter ni alat, kuantiti fiziknya adalah beza keupayaan. Voltmeter unit sama juga emitter ni.
Okey, so bagaimana nak ukur beza keupayaan? Yang inilah cikgu dah sebut tadilah, pelajar boleh nampak dekat sini. Okey, caranya disambung secara selari. Bagaimana mengukur arus? Caranya adalah kamu nampak di sini, ammeter diukur menggunakan ammeter punya rintangan yang rendah supaya kewujudan punya kesan yang sedikit pada bentuk arus yang mengalir lah. Pelajar pun nampak ni, yang mudah lah. Ni siapa ni? Galileo Galilei. Galileo Galilei ni bolehlah kita tengok mengukur apa yang boleh diukur dan membuat apa yang tidak boleh diukur supaya boleh diukur. Mengukur apa yang boleh diukur dan membuat apa yang tidak boleh diukur supaya boleh diukur. Ni falsafah lah. So daripada hubungan tadi kita nampak dalam data tu akan ada dua kuantiti yang agak penting. Pertama arus dan yang keduanya adalah beza keupayaan. So apa hubungan antara dua kuantiti fizik ni? So kalau kita tengok secara catatan dekat sini lah, semakin besar beza keupayaan atau voltan, semakin besar aliran arus elektrik. Apabila beza keupayaan antara dua titik dalam data bertambah, arus elektrik mengalir juga bertambah. Ni apa belajar kalau belajar ingat? Ini adalah hipotesis ya. Ini adalah hipotesis. Cara penulisan hipotesis. Okey, dan sebaliknya lah. So, antara kaitan hubungan antara arus dan beza keupayaan tu kita akan dapat hukum Ohm lah. Hukum Ohm. Arus yang mengalir melalui satu konduktor berkadar langsung dengan beza keupayaan V melintasi dua hujung konduktor itu dengan syarat suhu. Ni syarat penting dalam fizik ni, sudah syarat suhu dan keadaan fizikal konduktor itu adalah tetap. Ni graf dia. Cikgu pun dah ajar jangan belajar. Bila kita dapat graf macam ini, bila ada graf macam ni, hubungannya adalah berkadar terus. Kalau tak ada graf, jawapannya kita kena buat seperti hipotesis. Apabila kita mula dengan apabila arus meningkat, beza keupayaan juga meningkat. Seterusnya apa yang kita dapati, bila satu graf itu sebalik garis lurus, kita boleh cari kecerunan lah. So dalam kes ini V bagi I, so kita akan dapat satu pemalar, dan pemalar ni kita panggil dia rintangan lah. The ratio potential difference across the conductor, the current I flowing through. Itu maksudnya ratio nisbah antara beza keupayaan dan juga arus elektrik yang kita kenali dia sebagai rintangan dan dia punya unitnya ohm lah. Okey, ni ada sedikit latihan sebenarnya. Okey, latihan ni ada jawab apa? Saya rasa dalam modul pelajar pun ada latihan yang kamu butuh state tu. Okey, so dalam kat sini kita guna je lah jadi cikgu tak perlu terangkan, pelajar boleh nampak, pelajar boleh kira lah sebab yang paling penting bagaimana nak menerangkan konten konten fizik. So ni cikgu nak cakap dengan kamu faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan konduktor. Faktor yang mempengaruhi rintangan konduktor. Rintangan ni macam halangan lah, macam halangan. So kita tengok sini, kalau kita ada konduktor, konduktor yang kita lihat hubungan. Kita ni R, dan kita bagi simbol untuk panjang konduktor ni L. So apa berlaku, pelajar pun nampak, pelajar pun faham lah. Kalau makin panjang, ni sederhana, ni pendek. Pendek maksudnya apa? Kita akan tengok apa yang kita dapat konklusi. Kalau pendek, kita tengok, kita letak sini dekat sini, bila panjangnya pendek sinilah, kita akan dapati beza keupayaannya rendah lah. Tapi kalau panjang, beza keupayaannya tinggi. Ni pelajar boleh nampak, pelajar cikgu pun dah bijak, dah boleh pandai baca graf. Hubungan antara luas kerata rentas dengan konduktor nampak kat sini. Ini kita panggil berkadar songsang. Ini kita panggil R berkadar terus dengan 1/A. Yang ini kita panggil R berkadar terus dengan panjang konduktor. Ini kita panggil V berkadar terus dengan panjang konduktor lah. Simbol dah dekat situ. Suhu bagaimana? Suhu berkadar songsang. Suhu juga berkadar songsang. Jenis. Jenis ni kita pun sama berkadar terus. Yang paling baik kat sini kita tengok nikrom. Kita tengok kekuasaan kuprom. Sebab kuprom yang paling baik sini perak. Perak. Sebenarnya bukan perak, sebenarnya emas. Sebenarnya
Emas cuma kat sini letak perak, kuprum lah. Sebab tu kebanyakan kabel-kabel elektrik ni barang dalam dia kita buat daripada kuprum Okey. So kita tengok apa ni? Superconductor. Sebelum kita pergi superconductor, kita tengok sedikit lah bahan yang cikgu sediakan ni berkaitan dengan eksperimen hukum Ohm. Kita tengok. Okey. Kartun lah biasanya ia lebih mudah kita faham sebab dia agak unik sedikit German physicist George Simon Ohm state that the electric current flowing through a metallic wire is directly proportional to the potential difference across its end, provided its temperature remain the same. Itu dia punya syarat ataupun condition. Dan bila ni berlaku, kita panggillah hukum Ohm. Ini eksperimen mudah lah bahan utama tu kita nak nikel wire 0.5 meter panjang dia, the switch milimeter untuk ukur arus, milimeter untuk beko, beza koyaan, dan mula dia pakai bateri 1.5 volt lah. Nampak arus 120 mA, volt dia 0.3 volt. So dalam fizik cikgu pun pernah cakap dengan awak terutamanya eksperimen kertas 3. Sesuatu data dalam fizik ditentusahkan betul atau benar apabila kita data kita 3 atau lebih. Biasanya kita buat 5 lah, 3 hingga 5 data. So apa yang berlaku ni, eksperimen ni dia cubalah mendapatkan lebih banyak data daripada satu bateri kepada 2 bateri. 1.5 jadi 3.5, kemudian seterusnya 4.5 lah. Itu standard dia guna 3. 4.5 volt. Jadi dapatlah bacaan tu 300 mA untuk arus, manakala untuk beza keupayaan 0.5 volt. Dalam fizik kita ada lagi elemen yang agak penting, iaitu data. Data yang dibuat dalam bentuk jadual, kemudian kita interpret, kita persembahkannya dalam bentuk graf. Pada graf kita dapat cari hubungan. Ratio tu maksudnya jadi kita tengok ratio antara beza keupayaan arus, kita akan dapat resisten lah, kerintangan. So kita nampak kat sini kerintangan yang wujud kat sini adalah mala lah. Ini graf dia. Graf dibuat untuk volt,
Ada paksi, tengok mesti ada paksi Y. Ini volt ampere ni. Cara tulis ni kena betul lah nanti kita boleh betulkan. Sepatutnya sini I/E, sini V/B penting untuk mendapat markah yang baik dalam kertas tiga. Kalau dalam kertas tiga juga, yang ni dibuat bulat, kita pangkah sebesar-besar supaya bila kita sambungkan ke titik, kita masih nampak lah titik yang kita nak sambung tu. Jadi kat sini kita nampak R is reciprocal of the metallic wire at given temperature. So dia adalah constant. Dan kita nampak tadi 2.5. Okey, kita sambung. Okey, yang ini nak tengok juga nak tengok satu lagi simulasi lah. Simulasi antara beza keupayaan dan juga resisten. Pelajar boleh nampak lah ini kalau lita tidak disambung lengkap, ni kita panggil DGE lah. Bateri saja yang dalamnya ada beza keupayaan ni kita panggil DGE. Jadi kalau cikgu naikkan V, V nya bertambah, apa jadi? Nampak kan current dia semakin meningkat lah. Kalau cikgu naikkan kerintangan, walaupun V nya besar, apa berlaku? Arusnya semakin berkurang. Ni baguslah untuk simulasi. Okey, bagi pelajar yang di luar sana tu, kita nampak sangat lah. Okey, dan biasanya pelajar dalam penulisan formula seperti ini, V, kalau kita nak cari hubungan antara V dengan R, V dengan R, I ni akan malah lah. Kalau kita nak cari hubungan antara V dengan I, R ni akan malah. Jadi kalau kita nak cari I hubungan, kalau kita nak cari I, kita akan dapat V per R. Maksudnya apa yang kita akan nampak nanti, V dengan I ni berkeadaan terus, tetapi R adalah berkeadaan songsan dengan I. Itu kemahiran menggunakan rumus dalam fizik. Iaitu cikgu ulang balik. Itu antara yang penting dalam fizik. Kemahiran dia pertama kita tahu rumus, kemudian mendefinasi, kemudian kita boleh buat jadual, kemudian kita boleh melukis atau gambar raja, dan yang terakhirnya jadual lah, graf. Saya rasa cikgu rasa tu je untuk hari ni sebagai permulaan. Okey, cikgu pesan lah dengan kamu dalam cuti ni, cikgu faham cikgu-cikgu di sekolah tu banyak bagi kerja sekolah secara atas talian. Buatlah yang mana pelajar mampu. Okey, latihan yang cikgu bagi pun dengan kamu ada jawapan. Saya harap pelajar bijak lah, guna masa ni sebaik yang mungkin untuk belajar. Good luck, selamat berjaya.